Pentingnya mematuhi perintah kawalan pergerakan, penutupan premis makanan lebih awal dan penutupan sepenuhnya taman awam antara butiran penting yang bakal dibawakan dalam lintas langsung dari Pahang hari ini. Jadi Rozi Hanis Abdul Rahman kongsikan keadaan di sana. Ya, terima kasih Nurlela. Memang benar, bukan mudah untuk menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan. Sikap degil segelintir masyarakat yang seakan mencabar larangan yang dikuatkuasakan menyebabkan kerajaan terpaksa meminta penglibatan Angkatan Tentera Malaysia ATM sebagai sokongan sepanjang perintah itu berjalan hingga 31 Mac ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Mohamad Said berkata, tindakan mereka tanpa disedari mencabar arahan kerajaan yang termaktub di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Pihak kerajaan seperti mana yang telah diumumkan oleh Menteri Kanan kita Yang Mohd Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Pertahanan, kalau berdegil-degil tidak mengendahkan perintah kawalan pergerakan ini, mereka akan berhadapan dengan tindakan undang-undang. Dan saya percaya orang ramai mestilah tak mahu ada tindakan undang-undang yang dikenakan kepada mereka itu sendiri. Datuk Seri Dr. Ismail menambah, mana-mana individu yang melanggar arahan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan boleh didenda sehingga RM1,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Hukuman diputuskan menerusi peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Parlimen Kuala Kerau meminta supaya orang ramai memberi kerjasama sebaik mungkin kepada semua pihak sehingga tempoh kuarantin berakhir. Datuk Seri Dr. Ismail turun padang meninjau sekatan jalan raya di Lubuk Kawah di Temerloh bersama anggota polis. Ekoran Perintah Kawalan Pergerakan bermula semalam, Kerajaan Negeri Pahang mengetatkan larangan operasi premis perniagaan bermula jam 7 malam di 5 daerah positif COVID-19 iaitu di Kuantan, Pekan, Jerantut, Bentong dan Temerloh. Arahan itu melibatkan semua premis perniagaan termasuk kedai makan yang turut dilarang menjual makanan secara pandu lalu atau bungkus, stesen minyak dan kedai sebaneka 24 jam termasuk 7-Eleven sepanjang tempoh tersebut. Hasil tinjauan kru RTM di sekitar Bandar Kuantan mendapati rata-rata pemilik perniagaan akur dengan menutup premis mereka lebih awal. Malah ada peniaga yang mengubah waktu operasi perniagaan serta urusan pemesanan makanan dijalankan melalui dalam talian. Aktiviti perniagaan ni dari jam 7 pagi sampai 7 malam lah. Tapi kita buat order melalui pesanan ringkas ataupun WhatsApp, dan juga ada beberapa vendor yang menyediakan penyediaan makanan lah, seperti Foodpanda ataupun Food Valley. Kemudian kami akan pastikan yang order yang paling last sekali adalah 6.30 lah, sebelum pukul 7. Tidak terkecuali kedai-kedai farmasi yang turut akur arahan tersebut selain menyifatkan ia langkah terbaik bagi mencegah penularan virus berkenaan. Waktu operasi kita biasanya pukul 9 sampai pukul 9 lah. Tapi semenjak start ni kita buat operasi kita pukul 9 sampai pukul 7 saja. Sebab saya rasa tujuan ni untuk mengurangkan orang berkumpul pada waktu malam ke apa, untuk mengurangkan risiko lah virus ni untuk merebak ke tempat ke orang lain. Selain itu, tinjauan juga mendapati jalan-jalan utama lengang termasuk kawasan riadah yang menjadi tumpuan orang ramai seperti di Teluk Cempedak, Tanjung Lumpur dan Pusat Bandar. Bersempena arahan itu juga, Polis Diraja Malaysia PDRM turut melakukan sekatan jalan raya menuju ke pusat bandar selain rondaan berkala di sekitar jalan raya. Khamis lalu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mengeluarkan arahan tersebut sebagai langkah membendung penularan COVID-19 selepas berlaku kes positif di daerah yang tersenarai itu.
13 taman rekreasi dan taman awam di daerah Kuantan ditutup kepada orang ramai sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Antara yang menjadi tumpuan penduduk tempatan dan pelancong adalah Teluk Cempedak, Taman Pasif, Taman Kerang, Taman Gelora, Taman Bandar dan Taman Teruntum. Pengarah Jabatan Lanskap Majlis Perbandaran Kuantan MPK, Tahir Abu Bakar berkata, sebanyak 50 gegantung digantung di seluruh tempat awam di daerah itu sebagai pemberitahuan agar orang ramai tidak mengunjungi tempat tersebut. Seramai 300 anggota MPK akan melakukan pemantauan dan rondaan di kawasan tersebut selama 24 jam agar masyarakat mematuhi arahan kerajaan itu. Pihak Kerajaan Negeri bersama dengan Majlis Perbandaran Kuantan telah diarahkan untuk menutup semua pusat-pusat rekreasi dan taman-taman awam bermula pada 18 hingga 31 Mac. Dan pada hari ini kita telah memasang satu pemakluman, banner dan notis kepada orang awam untuk menyatakan bahawa semua taman-taman awam di Kuantan ini ditutup untuk kemudian sebagai kebenaran rekreasi lah. Beliau turut memberitahu kerja-kerja pembersihan dan penyelenggaraan pokok di Kuantan diteruskan dalam tempoh 14 hari ini. Bagaimanapun, pemantauan dilakukan bagi memastikan pekerjanya sentiasa mencuci tangan serta menjaga kebersihan diri selain berada lebih 1 meter daripada individu lain. Beliau menyertai kerja-kerja penggantungan gegantung di Teluk Cempedak Kuantan. Secara purata, Teluk Cempedak menerima 2,000 pengunjung setiap hari dan meningkat pada hujung minggu. Laporan itu menutup perkembangan dari negeri Tok Gajah. Saudara, patuhi Perintah Kawalan Pergerakan demi kesejahteraan kita bersama. Kembali semula ke Wisma Berita Angkasa Puri bersama Nalila. Silakan.